memoir seorang graduan ni tercetus ideanya di mana saya melihat pelajar-pelajar tahun 3 menghasilkan satu filem yang bertajuk Sigar. Jadi pelajar-pelajar tahun 2 di kalangan batch saya telah bersepakat untuk menghasilkan satu filem juga yang diberi tajuk Memoir Seorang Graduan. Tenaga kerja kami memang sikit, memang kami pakai pun tak sampai 20 orang. Maybe dalam 10 orang, lebih sikit. Tolak dengan pelakon utama 3 orang. Jadi kami memang kecil lah, satu produksi yang kecil. Watak ni digambarkan sebagai watak yang berusaha untuk mendapat peluang pekerjaan walaupun terdapat beberapa rintangan, dugaan yang telah ditempuhi. Rintangan serta dugaan ditonjolkan dalam filem pendek Memoir Seorang Graduan. Merupakan kisah seorang graduan yang benar lah saya ketahui. Saya dapat rasakan Kamal mempunyai satu peluang untuk menarik minat girlfriend Ed tu melalui peluang pekerjaan, dah dapat kerja. Jadi saya rasa tak mustahil sesiapa yang berkapal pun mungkin akan berpisah. Sebab kalau kita tengok kan, takkan kita nak kahwin dengan orang yang tak tentu masa depan. Ed ni tak pernah serius lah. Orang cakap lagi tadi, dia asyik diam aja. Kalau macam ni lah, lebih baik kita break. Girlfriend kepada Ed. Tapi setelah bila Ed graduate, tetapi tak boleh dapat kerja, so Ina pun beralih arah kepada kawan Ed. Jadi di sini nampaklah watak Ina ni dia seorang yang materialistik. Tergamak sungguh memperdaya harapan ini. Tunas kasih yang aku semai, racun berpisah yang kau sirami. Beginikah balasan cinta? Sebenarnya memoir ni dia memaparkan kehidupan sekarang, kehidupan realiti di mana ramai graduan yang menganggur. Kebanyakannya graduan Melayu, Bumiputra yang tidak mendapat tempat di sektor-sektor kerajaan atau swasta. Mungkin kerana kelemahan diri dia ataupun sikap dari pihak atasan atau birokrasi ke macam mana kan. Kita boleh lihat jelas dari scene yang di mana si Ed dengan si Kong, di mana dia bekerja sebagai tukang cuci. Walaupun si Kong ni tidak mempunyai kelayakan kelayakan akademik yang tinggi berbanding dengan si Ed, tapi kerana sikap mungkin birokrasi dari pihak atasan, si Kong mendapat keistimewaan, kelebihan yang berbanding dengan si Ed. Di sini kita dapat melihat di mana jurang perbezaan tu memang ketara di antara kaum Bumiputra dengan di antara kaum Melayu dengan kaum Cina. Cerita ni dipilih sebab dia berlaku, memang berlaku pada dunia hari ini. Kita nak menonjolkan apa yang sebenarnya berlaku pada seseorang graduan. Bukan saja berlaku pada untuk pelajar seni saja, tapi pelajar ekonomi, pelajar bidang kemahiran, teknikal dan lain-lain juga. Inilah situasi yang sebenar yang berlaku pada dunia hari ini.
bukan semua pelajar memilih kerja, tapi pemilihan kerja dibuat memang berdasarkan kebolehan dan kemahiran yang mereka ada. Ed ni seorang yang betul-betul tabah. Walaupun dalam macam kehidupannya sama juga student dengan pelajar-pelajar lain, tapi kalau dia tengok dari macam mana dari dia keluar dengan tiada apa-apa pekerjaan, hanya keluar sebagai seorang graduan. Jadi dengan tiada kerja tu dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Dia tidak kisah kerja tu macam mana, asalkan kerja tu dapat menampung dia dengan keluarga dia. Ada kerja kosong tak? Aku pergi mana-mana walk in interview. Main redah saja. Tak boleh menyemak. Besok aku boleh belah lah. Pengalaman untuk mengarahkan sebuah filem ni memang kosong. Jadi inilah pertama sekali filem yang akan menguji kebolehan saya dalam bidang pengarahan filem. Sebenarnya filem ini bukan saya seorang yang mengarah, diarah oleh saudari Azizah Ibrahim, dan kami berbincang bagaimana untuk menjalani pembikinan filem ini dari pra sampailah kepada pasca. Jadi kami bermula daripada penggambaran pertama sehinggalah berakhir pada penggambaran. Ialah pertama kali mengarahkan satu filem ini memang tak boleh lari daripada masalah. Peralatan yang kami nak gunakan iaitu generator di scene yang terpaksa kami batalkan untuk menggunakannya kerana tidak dapat promosi pada hari itu. Jadi kami terpaksa menggunakan apa yang ada je lah. Pada keseluruhannya filem ini berjaya, dan dari segi komitmen pelakon, tenaga produksi memang baik sekali. Kami macam satu keluarga, mana kerjasama yang memang kukuh, kerjasama yang erat di antara pelakon, tenaga produksi dengan saya. Memang macam adik-beradik lah. Para pelakon yang kami pilih memang terdiri daripada mereka yang aktif dalam bidang lakonan seperti Eddie Zuma, Bandung Lia dan juga Muhammad Anwar. Mana mereka ni selalu join untuk kelab teater, buat persembahan di recital seni, dan pernah juga menerima jemputan daripada pihak-pihak tertentu untuk membuat persembahan. Kerjasama daripada pelakon-pelakon tambahan juga sangat penting dan membantu kami, terutamanya untuk scene di semasa jogging dan juga temuduga bertulis. Tugas saya di dalam filem Memoir Seorang Graduan ni ialah sebagai seorang juru kamera. Sepanjang penggambaran ni banyak pengalaman yang saya dapat, dan ada kalanya semasa membuat shoot untuk filem tu kita mempunyai masalah dari sudut angle lah. Sebab kadang-kadang angle yang kita nak shoot tu susah untuk menyesuaikan dengan lakonan. Buat pengetahuan semua, dalam filem Memoir Seorang Graduan ni kami memakai kamera digital biasa, DV cam biasa. Itu ialah satu pengalaman yang baiklah buat kami, sebab kami tidak merasakan kalau barang tu tidak komplit, kami tidak berjaya membuat satu filem. Buat pengetahuan pelajar dan kepada semua, tidak semestinya kita tidak cukup peralatan, kita tidak mampu membuat satu filem yang bagus. Saya cukup gembira kerana diberi peluang berlakon dan memegang tugas-tugas seperti kostum and hand prop, sebab dia beri pengalaman kepada saya
Lagi satu, walaupun filem ni filem pendek, tapi pengalaman saya berlakon di depan kamera tu sebenarnya mencabar. Berlakon dalam filem dengan berlakon di atas pentas seperti berteater memang banyak beza. Tugas saya dalam produksi Memo Seorang Graduan adalah sebagai kru. Saya menyediakan peralatan seperti lighting, setting untuk track dan segala keperluan yang diperlukan untuk pengarah. Dalam produksi Memo Seorang Graduan ni, saya memegang peranan sebagai kru production. Tugas khas yang saya ni kan pegang. Tugas pegang sebagai pemic kan, bagi pemic. Jadi tugas ni merupakan tugas yang baru kan. Jadi banyaklah yang saya terpaksa belajar. Saya harap pada junior-junior saya akan datang, mereka berjaya menghasilkan filem pendek yang lebih advance lagi dari filem ni. Kita ambillah pengajaran daripada filem ni supaya membentuk satu kehidupan bangsa yang lebih baik. Jangan lupa saksikan Memoir Seorang Graduan. Jangan lupa saksikan Memoir Seorang Graduan. Saksikanlah filem ini. Jangan lupa saksikan Memoir Seorang Graduan. Ada kerja kosong tak? Tak boleh menyemak. Besok aku boleh belah lah. Lebih baik kita break. Ina. Mengapa kau tergamak sungguh memperdaya harapan ini? Tunas kasih yang aku semai, racun berpisah yang kau sirami. Beginikah balasan cinta? Manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, segunung mimpi berkecai kini. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa,
aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Nama aku Rosdi. Kawan-kawan panggil aku Ed atau Eddie. Inilah rutin aku setiap petang. Berlari dan terus berlari. Kenapa? Hidup ini kan perlu kita berlari. Jika tidak, kita akan ketinggalan. Ada kalanya kita harus berlari pantas. Ada kalanya perlahan dan terus berhenti, mati. Inilah suasana biasa di majlis convocation. Semua orang ceria, semua orang gembira. Siapa aku? Mungkin tak ada siapa yang nak kenal aku. Sebabnya aku kini hidup di celah-celah antara puluhan ribu graduan yang baru grad. Sudah hampir 5 bulan convocation berlalu. Hey Ed, Tania, kau buat apa sekarang? Aku kat KL. Buat TL Corporation. Ini kat aku. Kau kat mana sekarang?
Ed, sorry lah. Awet aku sedang tunggu lah kat sana. Aku pergi dulu lah. Minggu depan dah convocation. Tapi Ed belum dapat kerja lagi kan? Ed tak mohon mana-mana kerja ke? Sini Ina di Kolej Kak Rosma tu tak dapat kerja. Kawan Ed siapa? Abang Kamal. Abang Kamal dengan Harun pun Ina dengar dapat kerja. Kenapa Ed diam? Dia cerita yang dah dapat kerja saja. Tapi yang beribu-ribu termasuk aku yang masih menganggur dia tak kira. Aku bukan tak minta kerja. Dan macam-macam kerja aku minta. Jawatan pegawai kebudayaan mana aku tak mohon. Istana Budaya, pejabat kebudayaan daerah. Mana lagi? Production house pun tak banyak job. Kalau budak bisnes pun payah nak dapat kerja. Apalagi budak seni macam aku. Namun aku yakin rezeki ada di mana-mana. Bukan semua kerja yang aku minta tak dapat. Ada yang dapat. Dapat temu duga. Temu duga pun dah kira baik. Kawan aku yang rekomenkan. Terpaksa guna kabel. Nak hidup. Sekarang ni nak mohon kerja bukan setakat interview aja. Siap ada ujian bertulis lagi. Okay, time's up. Please put down your pen. We will collect your answers now. Semua sesi temuduga dalam bahasa Inggeris. Bahasa global yang semakin penting. Global juga. Tapi budak kampung macam aku ni problem lah sikit. Dari tadika hinggalah form 6 semua cakap Melayu. Masuk universiti pun cakap Melayu. Jadi salah siapa jika aku merangkak-rangkak cakap bahasa Inggeris. So how? I'm sure you can answer all the questions. Am I right? Yes. This is our first session. After this, we will an oral interview session. So, do you have any questions? So, Michelle, do you have any? Ask your father. Send my regards to him. I say man, perempuan ni kenal pula bapak dia. Nampaknya kabel awet ni lagi besar daripada aku. Rezeki ada di mana-mana. Dan memang seminggu selepas itu, aku masih tak dapat surat jawapan. Mungkin awet hari itu yang dapat. Mungkin juga sebab bahasa Inggeris aku yang agak baik. Awet aku seorang ni tak faham-faham. Langsung tak beri sokongan untuk aku meneruskan kehidupan. Ed! Ed ni tak pernah serius lah. Orang cakap lagi tadi, dia asyik diam aja. Kalau macam ni lah, lebih baik kita break. Ina!
tergamak sungguh memperdaya harapan ini. Tunas kasih yang aku semai, racun berpisah yang kau sirami. Beginikah balasan cinta, manis kata di bibir saja, lembut lidah mengukir janji, segunung mimpi berkecai kini. Sesalan tidak terucap bila kau berubah sikap. Ku sedar siapa diriku, kau buat tempat berteduh. Semoga engkau bahagia di samping kekasih baru. Andainya engkau kecewa, janganlah kau cari aku. Biar saja aku sendiri yang mencari damai di hati. Air mata basah di pipi tak mungkin dapat membasuh luka. Aku tak kisah jika Ina nak tinggalkan aku. Aku tak kisah. Tapi yang betul-betul aku kisah ialah sepucuk surat yang aku terima pagi tadi. Ibu bertanya khabar tentang aku. Memang dah lama aku tidak menghantar berita ke kampung. Ibu juga risau tentang Pak Su. Sejak akhir-akhir ini, katanya, Pak Su sering ke rumah. Dia juga sering bertanyakan aku. Dia memujuk ibu untuk melepaskan tanah peninggalan arwah ayah sebagai pengganti hutang yang diberikan kepada aku dulu. Oi, usyuk nampak? Kalau iya kau tengok iklan tu, makanlah dulu. Tu ha, roti canai aku beli untuk kau. Makanlah. Kalau memberku dunia akhirat dah. Diam tak diam, dah hampir 2 bulan kau setinggalkan bilik aku. Kenapa? Kau rasa aku ni nak menyemak? Sampai ke situ. Bodahlah. Kalau kau rasa aku menyemak, besok aku boleh belah lah. Hari itu aku tak boleh kawal emosi aku. Entahlah, tak pasal-pasal aku sensitif. Izzat belum cakap habis aku dah marah. Padahal selama ini dia yang banyak tolong aku. Kadang-kala duit PTPTN dia pun aku pinjam. Kalau tak makanlah aku.
Selepas peristiwa itu, aku berazam untuk berdikari. Aku tak mahu duit PT-PTN Izzat habis beli roti canai untuk aku aja. Dengan memakai kelulusan SPM, aku dapat kerja cleaner dengan syarikat pembersihan kepunyaan Ahseng Cleaning Services. Namun tak lama, sehari aja aku kerja. Masalahnya satu saja. Pak Su pun satu. Dulu, dia yang beri ia bagi semangat aku belajar. Sanggup pinjamkan duit. Tapi, rupa-rupanya ada udang di sebalik batu. Tanah arwah ayah aku itu pun bukan besar sangat. Tapi, sebab tepi jalan, ramai yang beri ia nak beli tanah tu termasuk Pak Su. Aku tak akan jual. Itulah satu-satunya peninggalan arwah ayahku. Tapi apa boleh aku buat? Ada orang kah? Tak. Boleh duduk. Lu kan yang masuk kerja saing gua semalam? Yalah. Gua kerja bahagian atas lah, cleaning. Sama lah gua. Gua lagi atas 2 tingkat. Lagi di sini banyak murah mah. Ini baru mula lah. Nanti lama sikit ada naik. Aku tahu dia janji kalau gua rajin kerja, jadi gua juga akan jadi supervisor. Supervisor? Tak ada pula diorang cakap dengan aku macam tu. Tiba-tiba aku tertanya berapa gaji sehari dia dapat. Dia kata RM18. Seingat-ingat aku, gaji yang tercatat dalam kertas yang diorang bagi aku hanya RM10 sehari. Kenapa dia lebih? Kenapa aku kurang? Padahal aku pun cleaner. Dia pun cleaner juga. Dan bukan aku saja yang dapat gaji rendah. Tapi semua yang satu warna kulit dengan aku pun dapat gaji yang sama macam aku. Sebagai tanda protes yang aku tak tunjuk, itulah hari pertama dan terakhir aku kerja kat situ. Gaji sehari aku bekerja pun aku tak ambil. Inilah uniknya Malaysia, negara yang harmoni dan hidup berbilang kaum tanpa diskriminasi. Tapi semua tak mematahkan semangat aku. Selepas aku berhenti kerja jadi cleaner, Ada kerja kosong kah? aku pergi mana-mana walk-in interview. Main redah saja. Tak kira bidang. Yang penting kerja. 娱乐在亚洲，今晚8点 Astro AAC。Apa dia? Apa dia? Apa? Surat apa?
Berjayakah aku? Inilah sebahagian daripada kisah hidup aku. Mungkin ramai lagi graduan di luar sana mengalami nasib yang lebih teruk daripada aku. Inilah nasib graduan yang hidup dalam sebuah negara demokrasi yang tiada diskriminasi. Senyumku tak segala, gerak gaya tidak selincah, mataku tak seayu, kicau burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati, juga gayaku perasaan. Hidupku yang begini, kadar waktu diizin Tuhan. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini.
maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia mencari ketenangan sampai masa ku pergi jua. Mengapa kau tergamak sungguh memperdaya harapan ini? Tunas kasih yang aku semai, racun berpisah yang kau sirami. Beginikah balasan cinta, manis kata